Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan sebelum terlambat, Ustaz ucapkan selamat tahun baru kepada semua dan selamat kembali ke alam persekolahan. Walaupun kita berada dalam keadaan yang serba ketakutan dengan pandemik COVID-19 ni, dan kita tak boleh nak laksanakan pembelajaran di dalam kelas macam seperti biasa. Jadi tahun ni kita mulakan dengan pembelajaran secara online dahulu, sehinggalah sakit COVID-19 ni berkuranganlah, insya-Allah. Kita sama-sama kita doakan supaya kita terhindar daripada COVID-19, ahli keluarga kita terhindar daripada COVID-19 dan sebagainya. Okey, insya-Allah pada petang ni kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar subjek bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyah. Untuk topik yang pertama, kalau ada buku teks boleh buka buku teks, kalau tak ada buku teks boleh download pada link yang Ustaz bagi dalam grup WhatsApp. Okey, cuba kamu buka nanti pada muka surat As-Safhah Al-Ula, pada muka surat yang pertama, bukan yang ini ya. Sekejap ya. Pada muka surat yang pertama, okey, Al-Wahdatul Ula yang bertajuk Asy-Syuhur Al-Miladiyah. Asy-Syuhur Al-Miladiyah. Sekejap Ustaz besarkan. Arab jelaslah dengan gambaran video yang Ustaz buat ni. Asy-Syuhur Al-Miladiyah yang membawa maksud Asy-Syuhur, bulan-bulan Asy-Syuhur. Ini adalah perkataan jamak kepada bulan. Asy-Syuhur, bulan-bulan, Al-Miladiyah, kelahiran. Bulan kelahiran. Semua ada tarikh lahir kan? Kalau tak ada tarikh lahir, ni siapa yang tengok video Ustaz ni? Kan? Day Ustaz pun baru saja lepas 16 hari bulan. Kalau ada hadiah nak bagi, boleh simpan, nanti buka sekolah boleh bagi hadiah ke Ustaz. Okey. Okey. Dalam tajuk ini kita akan belajar macam-macam topik. Salah satunya Alif Lam Al-Qamariyah dan Alif Lam Asy-Syamsiyah. Okey, sebelum tu Ustaz lupa, ini tahun 4 kan? Tahun 4 masih belum kenal lagi Ustaz siapa. Baru naik ke tahap 2 kan? Nama Ustaz Khairul. Ustaz mengajar untuk murid-murid lelaki. Manakala untuk murid perempuan tahap 2, Ustazah Hafizah yang akan ajar. Jadi untuk sementara PKP ni Ustaz ambil alih dulu untuk minggu ni, kemudian minggu depan Ustazah Hafizah akan ambil alih. Okey, cuba tengok. Nanti kita kena kenal lagi lah dalam kelas. Cuba tengok topik Alif Lam Al-Qamariyah ni pada muka surat As-Safhatul As-Sani ni. Alif Lam Qamariyah beserta, okey, ubah sikit video kat sini. Alif Lam Asy-Syamsiyah. Alif Lam Al-Qamariyah ini bermaksud kalau kita buka buku bahasa Arab ataupun kita buka Al-Quran, kita akan jumpa perkataan bahasa Arab. Al-Quran confirm lah, Al-Quran tulis bahasa Arab, betul. Dan buku bahasa Arab, kita akan jumpa perkataan yang bermula dengan huruf alif dan lam dalam perkataan tu. Contohnya dalam buku teks kamu ni, Alif Lam Al-Qamariyah. Contoh yang diberi pada huruf ya, ain dan mim. Kalau kamu boleh nampak dalam bulatan tu, bulatan besar yang Ustaz bulat yang warna merah tu, Alif Lam Al-Qamariyah. Dia dipecahkan lagi kepada 3, kepada huruf ya, ain dan mim. Untuk huruf ya, contoh huruf ya yang diberi perkataan al-yaum.
Al-yaum ini membawa maksud hari, yang Ustaz dah letakkan dah tu. Maksud perkataan bahasa Arab yang pada muka surat ni. Al-yaum bermaksud hari. Kemudian contoh yang kedua untuk huruf Ain, Al-Arabiyah, yang bermaksud Arab. Yang ketiga huruf Mim, Al-Bilad, Al-Miladun, maksudnya kelahiran. Okey, kenapa dia bagi huruf Ya, Ain, Mim? Nanti Ustaz akan terangkan. Kemudian sebelum tu kita tengok dulu contoh yang diberi ni, Al-Yaum, Al-Arabiyah, Al-Miladun. Pada contoh ketiga-tiga contoh yang diberi ini, dia perkataan ini ada huruf alif dan lam sebelum huruf yang diberi tu. Tiga huruf yang diberi tu, Ya, Ain dan Mim, ada huruf alif dan lam. Alif, lam, al tu, al tu. Al-Yaum, Al-Arabiyah, Al-Milad. Ada al yang diwarnakan dengan warna biru. Ustaz besarkan lagi kerana nampak tu. Al-Yaum, Al-Arabiyah, Al-Miladun, kelahiran. Okey, kita tengok dulu contoh yang kedua. Alif Lam Asy-Syamsiyah, yang Ustaz bulatkan dengan warna hijau. Alif Lam Asy-Syamsiyah diberi 4 contoh huruf. Huruf Ra yang pertama, huruf Ta, dan huruf Lam, huruf Shin. Huruf contoh pada huruf Ra, Ar-Riyadiyun, bermaksud apa? Sukan, kesukanan, ahli sukan. Huruf Ta, At-Takrimu, kemuliaan, penghormatan maksud dia. Siapa ada buku tulis boleh catatlah maksud-maksud kataan yang Ustaz sebut ni. Ada yang Ustaz tak sebut, Ustaz tak tulis maksud dia dalam buku teks ni. Yang ketiga, pada huruf lam, alif lam bertemu dengan huruf lam, al-lughatun, bahasa, al-lughatun. Inilah yang bahasa Arab ni kamu belajar ni, al-lughatu al-arabiyah, al-lughah, bahasa. Yang keempat, huruf shin. Huruf shin contoh yang diberi, asy-syahru. Asy-syahru ni membawa maksud bulan. Okey, cuba kita tengok apa perbezaan di antara alif lam al-qamariyah dan juga pada alif lam asy-syamsiyah. Nampak jelas kan? Setiap perkataan ni memang ada huruf alif lam pada permulaan perkataan dia tu, yang warna biru dan warna merah tu. Pada huruf al-yaum, hari itu, pada perkataan hari itu, al-yaum ada warna biru kan. Dan ahli sukan tu, ar-riyadiyun, ada perkataan, ada alif lam yang berwarna merah berjumpa dengan huruf ra yang berwarna merah. Perbezaannya apa? Perbezaannya adalah tanda sabdu. Cuba tengok tanda sabdu, tanda syaddah tu. Ar-riyadin, atas ra tu ada tanda sabdu. Macam mana tanda sabdu? Tu dekat perkataan bahasa yang Ustaz tulis maksud tu, atas tu ada yang warna biru Ustaz lukis tu. Macam huruf W. Macam huruf W itu adalah huruf itu adalah tanda syaddah ataupun sabdu. Jadi perkataan-perkataan yang ada tanda sabdu, kita namakan dia dengan alif lam asy-syamsiyah. Manakala yang tak ada tanda sabdu, itu adalah alif lam al-qamariyah. Okey, Ustaz harap kamu dapat fahamlah yang untuk setakat ni. Boleh fahamnya ni? InsyaAllah ya, boleh faham. Saya ulang balik sikit lagi. Alif lam al-qamariyah, dia tak ada tanda sabdu. Atas ya, ain, mim tu dia tak ada sabdu. Manakala alif lam syamsiyah, dia ada sabdu. Atas ra, atas huruf ta, atas huruf lam, atas huruf shin pada contoh yang diberi. Itu menandakan dia alif lam syamsiyah. Okey, boleh? Setakat tu. Okey, kita tengok contoh yang diberi pada muka surat 3. Okey, yang ini.
Iqra wa aktub. Baca dan tulis. Dia suruh baca dan tulis. Jadi kalau kamu ada buku, kamu boleh tulis. Kalau ada buku, tulislah. Kalau kamu dah beli untuk tahun lepas ada buku kosong, kamu boleh tulis. Aqra'u wa aktubu. Baca dan tulis. Siapa yang tak ada buku, ikut sama-sama ustaz baca. Contoh yang diberi untuk alif lam al-qamariyah. Cuba tengok ni, yang atas ni. Huruf mim dan ain. Tahun 4 mesti dah tahu huruf kan? Kalau tak tahu huruf, boleh PM ustaz. Tanya ustaz, macam mana nak belajar, nak kenal huruf dengan cepat. Huruf alif lam al-qamariyah, huruf mim dan ain. Huruf mim, contoh yang pertama, alif lam, ada warna biru tu, alif lam tambah. Jumpa tak? Tambah. Muallimun. Perkataan muallimun. Alif lam berjumpa dengan perkataan muallimun. Dia jadi apa? Tengok ayat sebelah tu. Muallimun. Dia tak ada tanda sabdu atas mim tu. Muallimun. Mu tu tak ada tanda sabdu. Okay, apa maksud perkataan ni? Maksud dia adalah guru. Muallimun ni maksudnya guru, cikgu. Ustaz, ustazah. Muallimatun, ustazah, ada tambah ta kat hujung. Contoh yang kedua adalah huruf ain. Al berjumpa, tambah tu, keadaan tambah tu, aidun. Aidun. Aidun ni apa? Aidun ni perayaan Aidil Fitri, Aidul Adha. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha. Aidun ni perayaan al-aidun. Jadi ditambah menjadi alif lam bersambung dengan huruf ain, tak ada sabdu. Al-aidun itu contoh alif lam al-qamariyah. Okey, kita tengok untuk contoh alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah yang macam ustaz bagi tahu tadi, dia ada tanda sabdu. Contoh yang diberi huruf ta dengan huruf ra. Kalau kamu dapat kesan, alif lam dia bertemu dengan huruf ta, alif lam dia bertemu dengan huruf ra. Dekat mana ta dengan ra tu? Dekat permulaan perkataan tak tu. Alif lam tambah dengan takwim. Ta, huruf ta, qaf, waw, ya, mim tu takwim, bertemu dengan huruf ta di permulaan huruf. Alif lam berjumpa dengan huruf ta, kita kena letak sabdu. At-taqwim. Tengok yang sebelah tu, yang tanda panah tu, yang telah bersambung tu, kita letak sabdu at-taqwim. Kemudian contoh yang kedua, huruf ra. Alif lam tambah dengan ra. Ra'isun. Al tambah dengan ra'isun. Bila bersambung, kita kena tambah sabdu. Ar-ra'isun. Ar-ra'isun. Okey, cuba tengok tu yang dekat bawah tu, macam mana cara sebutan dia. Yang gambar mulut tu, gambar mulut dengan gambar pensil yang untuk huruf ra tu. Ar-ra'isun, ar-ra'isun. Yang gambar mulut tu perkataan dia alif berbaris atas bertemu dengan ra, ada tanda bulat atas tu. Lepas tu ada ra lagi satu tanda baris atas. Apa maksud dia? Maksud dia bila kamu jumpa perkataan yang ada sabdu, contoh atas huruf ra ada tanda sabdu. Bila ra ada tanda sabdu dekat atas dia, dia bermaksud huruf ra itu ada dua, tetapi dia hilang, dia bersembunyi di dalam satu huruf. Kalau sabdu itu yang tanda W kecil tu ada atas huruf sin, bermaksud sin itu ada dua. Tetapi dalam bahasa Arab ni, dia nak mudahkan, dia satukan dua huruf itu, kemudian dia tak tanda sabdu. Contoh yang huruf ra tu lah, ar-ra'isun. Jadi bila bertemu dua huruf yang sama, ra, satu mati, satu lagi hidup, tak kisahlah yang huruf ra yang kedua tu baris atas, bawah ataupun depan, kita kena letak
sabdu sebagai ganti. Ar-ra'isun. Tambah alif lam ra, ada tanda sabdu. Yang gambar pensel tu. Apa maksud ar-ra'isun? Maksud dia ketua. Yang kamu tak tahu pula apa maksud ar-ra'isun. Dalam kelas kamu dah sebutkan ar-ra'is, ra'isul fas, ketua kelas. Okey. Seharap kamu faham antara perbezaan antara alif lam al-qamariyah dan alif lam syamsiyah ni. Untuk hari ini kita akan belajar dua ni dulu. Kamu kena kenal pasti dulu alif lam al-qamariyah dan juga alif lam asy-syamsiyah. Alif lam al-qamariyah, saya ulang balik semula supaya kamu ingat balik. Alif lam al-qamariyah dia tak ada tanda sabdu, manakala alif lam asy-syamsiyah dia ada tanda sabdu. Sorry, saya tekan. Okey. Sebelum tu Ustaz nak tunjuk kamu contoh-contoh mana gambar. Okey, contoh. Alamak. Sekejap ya. Ini gambar murid mana ni? Alamak. Mana gambar Ustaz cari tadi? Alamak. Okey, ini dia. Alif lam syamsiyah dan qamariyah. Ini sedikit info lah, sedikit maklumat kepada kamu. Alif lam syamsiyah bermaksud huruf syamsiyah atau huruf matahari. Nama lainnya huruf matahari. Syamsi itu maksudnya matahari. Adalah huruf yang menghilangkan pembacaan dari huruf lam. Contohnya pada asy-syamsiyah dibaca asy-syamsiyah. Pada huruf syamsiyah ni pula ada tanda sabdu atau syaddah yang berbentuk huruf W kecil atas huruf-huruf dalam bahasa Arab. Yang kedua, alif lam qamariyah, huruf qamariyah atau huruf bulan. Qamar ni maksudnya bulan, syamsiyah ni maksudnya matahari. Itu kamu kena tahu kenapa nama tu. Nanti masuk dalam kelas saya cerita. Huruf qamariyah atau huruf bulan ini adalah huruf yang dibaca secara jelas. Terbaca jelas, tak ada sabdu, tak ada masuk-masuk dalam huruf lain. Dia tak ada dua huruf yang bertembung yang sama. Jelas huruf lam. Contoh pada kata al-qamariyah yang dibaca dengan al-qamariyah. Pada alif lam ada tanda sukun. Apa tanda sukun? Tanda huruf tu mati, tanda bulat kecil kat atas huruf tu. Okey, ini adalah huruf-huruf alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Cuba tengok alif lam al-qamariyah dulu. Apa hurufnya? Huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain. Apa ni? Ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Alhamdu. Contoh dia bagi alhamdu, huruf ha. Alif lam syamsiyah, ta, sa, da, za, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam dan nun. Ar-rah. Contohnya bagi huruf ra, ar-rahman. Banyak lagi. Tadi yang kita tengok tadi huruf ta, huruf ra, huruf shin, huruf apa tadi yang kita tengok? Huruf mim, huruf ain. Ini banyak lagi huruf-huruf yang dalam Al-Quran bila bertemu dengan huruf alif dan lam di permulaan perkataan tu, ada yang kita kena tambah sabdu, ada yang kita tak perlu tambah sabdu. Okey. Cukup dulu kot untuk minggu ini. Kita belajar untuk topik yang pertama alif lam syamsiyah dan juga alif lam al-qamariyah. Saya harap kamu faham. Kamu take note, ambil nota-nota yang ada dalam tu, maksud serta nota tambahan yang Ustaz bagi. Okey, hingga kita bertemu lagi dalam minggu selepas pembukaan sekolah, insya-Allah. Kalau COVID-19 ni makin berkurangan, kita dapatlah bersua muka, bertemu, kita berjumpa dalam kelas untuk sesi pembelajaran di dalam kelas. Dan lagi seronok daripada kita belajar dekat sini. Ada yang tak ada internet dan sebagainya. Okey, cukup dulu setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.